Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Nohayati Rusli, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan juga Dr. Hisham Shah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 31 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 5,646 kes, iaitu bersamaan dengan 80.9% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 19 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 37 kes baru yang telah dilaporkan. Oleh itu, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,978 kes dan jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,218 kes. Ingin dimaklumkan daripada 37 kes baru yang dilaporkan, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Manakala 35 kes adalah penularan tempatan, di mana 22 kes adalah bukan warga negara Malaysia. Sehingga kini terdapat 11 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 6 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 114 kes, iaitu bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-114 iaitu kes 6,942 merupakan wanita warga negara Malaysia berumur 77 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit bara hati. Beliau telah dirawat di sebuah pusat perubatan di Pahang dan disahkan meninggal dunia pada 18 Mei 2020 jam 3.09 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Menjelang musim perayaan ini, didapati ramai yang sudah memulakan aktiviti pembelian, misalnya barang makanan, baju raya, perhiasan rumah dan lain-lain sebagai persiapan menyambut Hari Raya. Ini termasuk juga mereka yang membeli belah barangan harian. Meskipun ramai pembeli dan peniaga yang akur kepada prosedur operasi standard iaitu SOP yang telah ditetapkan, masih terdapat segelintir masyarakat yang didapati tidak patuh dan sering dan secara terang-terangan melanggar SOP yang telah ditetapkan di pusat membeli belah dan juga di kedai runcit lain-lain pusat pembelian. Ramai di kalangan netizen telah menularkan imej dan video masyarakat yang tidak patuh kepada SOP. Ketidakpatuhan ini sememangnya membimbangkan Kementerian Kesihatan Malaysia. Majlis Keselamatan Negara telah membangunkan satu SOP peruncitan yang bertindak sebagai garis panduan bagi semua pengusaha, peniaga dan pemilik perniagaan yang dibenarkan beroperasi. SOP tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, memastikan penjarakan sosial diamalkan sepanjang masa. Yang kedua, menghadkan laluan keluar masuk ke premis dan kemasukan pelanggan ke dalam premis pada satu-satu masa bergantung kepada saiz premis untuk mengelakkan kesesakan. Yang ketiga, memastikan semua staf, pembekal dan pelanggan melalui proses saringan suhu badan sebelum masuk ke premis. Yang keempat, menyediakan hand sanitizer di pintu masuk. Dan yang kelima, mewajibkan pemakaian alat penutup hidung dan mulut oleh pekerja ketika berurusan dan menjalankan proses nyakuman dan pembersihan premis sepanjang tempoh operasi. SOP ini merangkumi kompleks beli belah, pasar raya besar, departmental store, butik, kedai pakaian, kedai serba nikah, minimart dan pelbagai peruncitan yang lain.
Majikan-majikan peruncitan juga perlu menyelaraskan dan memantau ke semua garis panduan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan dipatuhi oleh para pekerja dan pelanggan. Kementerian Kesihatan juga menyuruh kepada orang ramai supaya elakkan daripada aktiviti membeli belah di tempat-tempat yang sesak dan sempit, di mana penjarakan sosial sukar diamalkan. Ibu bapa serta penjaga juga digesa untuk mengelakkan membawa kanak-kanak atau bayi ke pusat membeli belah serta tempat awam yang sesak bagi melindungi mereka daripada risiko jangkitan penyakit COVID-19. Harus diingati bahawa walaupun jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan adalah semakin menurun, namun masih terdapat bahaya jangkitan COVID-19 di kalangan masyarakat. Oleh itu, kita mesti menjaga diri kita, keluarga kita dan juga komuniti kita daripada jangkitan COVID-19. Kementerian Kesihatan ingin menasihatkan orang ramai agar mengambil tanggungjawab sosial dalam memerangi wabak COVID-19 di Malaysia dengan kekal patuh kepada SOP, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah PKPB. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, bayi, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Dan amalkan penjarakan sosial pada setiap masa, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Orang ramai turut diingatkan supaya patuh kepada 3S dan 3C dan 3W seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Elakkan 3S atau 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded place, elakkan kawasan yang sempit, confined space, dan elakkan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat, iaitu close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, iaitu wash. Sangatlah digalakkan memakai alat penutup hidung dan mulut, face mask di tempat awam atau jika bergejala, iaitu wear, dan warn, iaitu amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elak bersalaman dan bersentuhan. Amalkan etika batuk dan bersin dan sentiasa lakukan aktiviti disinfeksi. Duduk di rumah dan hanya keluar sekiranya ada urusan penting sahaja dan dapatkan rawatan segera jika bergejala. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan di dalam negara dan juga di luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini mengenainya. Begitu juga Kementerian Kesihatan akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, iaitu sehingga 19 Mei 2020 melibatkan hanya satu lokaliti sahaja. Lokaliti tersebut ialah kawasan Pasar Jalan Osman. Pada hari ini tiada pertambahan kes. Jumlah kes positif kekal 28 kes dan melibatkan 2 kes di luar PKPD. Dan di lokaliti ini juga melibatkan 21 bukan warga negara. Seterusnya dimaklumkan bahawa setelah siasatan lanjut dapat dijalankan oleh pejabat-pejabat kesihatan daerah, jabatan-jabatan kesihatan negeri dan juga CPRC kebangsaan, lebih banyak kes COVID-19 yang sebelum ni dikelaskan sebagai masih dalam siasatan kini dapat dijumpai hubung kait epidemiologi dengan kluster ataupun subkluster sedia ada. Susulan pengelasan dan kemaskinian semula data bagi kes yang telah dikenal pasti punca dan hubung kait dengan COVID-19 didapati terdapat 927 kes yang mempunyai kaitan dengan Perhimpunan Sri di Sri Petaling. Oleh itu, jumlah kes COVID-19 yang berkaitan dengan kluster Perhimpunan Sri Petaling adalah 3,347 kes berbanding dengan jumlah sebelum ni ialah 2,375 kes. Ini bermakna kluster dan subkluster Sri Petaling kini menyumbang kepada 48% daripada jumlah kes COVID-19 di Malaysia. Kluster ini telah melibatkan 5 generasi.
Dan sekarang kita lihat kes kematian di kluster tablik adalah 33 kes bersamaan dengan 0.99%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 370 sekolah tahfiz dan madrasah sehingga 19 Mei 2020. Jumlah pelajar, guru dan kaki tangan yang telah dikenal pasti ialah 20,186. Jumlah sampel diambil dan diuji adalah 14,293 iaitu bersamaan dengan 70.8%. Jumlah kes positif adalah 659 kes positif bersamaan dengan 4.6%. Mereka yang bergejala ialah 96 kes bersamaan dengan 14.6%. Manakala mereka yang positif dan tidak bergejala adalah 563 kes bersamaan dengan 85.4%. Seterusnya dimaklumkan saringan COVID-19 di 362 pasar sehingga 19 Mei 2020. Jumlah peniaga dan pekerja dan lain-lain yang dikenal pasti ialah 39,045 kes. Dan jumlah yang disampel dan diuji adalah 30,795 individu bersamaan dengan 78.9%. Jumlah kes yang positif adalah 261 iaitu bersama dengan 0.8%. Seterusnya dimaklumkan laporan warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara dari 3 April sehingga 19 Mei 2020, jumlah individu yang telah dikuarantin adalah 38,133 dan 29,819 individu telah pun tamat tempoh kuarantin selama 14 hari. Jumlah kes positif setakat ini ialah 392 kes, iaitu ada pertambahan 2 kes dan kedua-dua kes ini daripada Singapura. Seterusnya laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 19 Mei 2020, iaitu kluster pertama Pasar Caukit ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah keseluruhan kes 88. Kluster Pudu ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 56. Kluster pengawal keselamatan ceras ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 26 kes dan lain-lain kluster tiada pertambahan setakat ini. Dan dimaklumkan kapasiti harian di 45 makmal COVID-19 negara iaitu kapasiti maksima ialah 27,253 dan ujian yang dijalankan semalam ialah 24,756 iaitu bersama dengan 91%. Dan saya buka kepada sebarang persoalan. Ada soalan? Silakan. Okay. Assalamualaikum. Ridwan daripada Media Prima. Dimaklumkan bahawa terdapat perbincangan dengan KKM dan MKN pada pagi tadi untuk mengenai tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap ibu bapa yang membawa anak-anak ke tempat awam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebarang maklumat yang KKM terima mengenai pelajar tahfiz, 10 pelajar tahfiz yang didakwa telah terkena jangkitan COVID ketika belajar di Khartoum, Sudan dan kini tidak mendapat rawatan di sana. Boleh ulas? Okay, terima kasih dua soalan tersebut. Jadi pagi tadi memang kita ada mesyuarat MKN dan kita telah bincangkan perkara ini dan pihak PDRM juga bangkitkan perkara ini dan sama ada kita nak masukkan sebagai dalam akta kita iaitu untuk peraturan-peraturan kita. Kalau kita masukkan maka tindakan kita ialah untuk saman tu saman dia RM1,000. Kalau tak boleh bayar saman akan dibawa ke mahkamah. Jadi perbincangan telah dijalankan dan tindakan kita ialah polis akan mengambil tindakan nasihat dan juga memberi amaran. Jadi kita berharap dan rakyat Malaysia akan patuh kepada arahan kita iaitu jangan bawa anak-anak ke tempat awam dan juga di hospital. Jadi itulah nasihat kita kepada semua. Yang kedua, kita tak terima lagi sebarang maklumat mengenai 10 pelajar Malaysia di Khartoum, Sudan yang dijangkiti. Kalau kita terima maklumat, kita akan ambil tindakan susulan.
Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya Haris dari Penama. Baru-baru ni Datuk ada sebut lebih 1,000 madrasah persendirian masih belum tampil untuk menjalani saringan COVID-19. Jadi kalau boleh Datuk berikan perkembangan berhubung situasi itu. Terima kasih. Jadi pihak JAKIM telah pun menulis dan menulis surat kepada sekolah-sekolah tahfiz persendirian. Jadi kita harap setakat ni kita dapatkan kerjasama pelbagai pihak, dan ada yang sekolah telah tutup masa ni, sekolah-sekolah tahfiz telah tutup, dan apa yang penting ialah mereka yang pelajar, guru dan kaki tangan di sekolah-sekolah tahfiz dan madrasah tampil ke depan. Jadi Kementerian Kesihatan merayu kepada mereka supaya tampil ke depan untuk dijalankan saringan dan juga ujian COVID-19. Yang itulah yang kita boleh laksanakan, iaitu menasihatkan mereka untuk tampil ke depan. Jadi setakat ini kita harap kita dapat tingkatkan lagi sekolah-sekolah madrasah, sekolah-sekolah tahfiz dan madrasah untuk kenal pasti supaya kita dapat uji, laksanakan saringan dan ujian kepada mereka. Iaitu melibatkan bukan hanya pelajar tetapi guru dan juga kaki tangan madrasah tersebut. Datuk, 2 questions. The first one is about the daily case numbers. Earlier you mentioned that Malaysia will see single digits soon. So how soon is that going to happen? And are we still on track to achieving that? What are the projections for that? Second question is about Myanmar nationals. After they have returned home, they have tested positive for COVID-19. Previously, they were at detention centres in Malaysia. So is there a risk of an outbreak in detention centres, number one? Were they tested before they were deported back home? And what is the ministry doing about this now that they have tested positive? Thanks. All right, thank you very much. So if you look into our daily cases, today we have 37 cases, and then we minus the imported cases, 2 cases, we have 35. Out of the 35 cases that we have, local transmission and foreigners are 22. So we are looking into a double digit, but lower double digit numbers. And certainly because we have still 2 active areas that we are looking into targeted EMCO in Pasar Chowkit as well as in locality Pudu. So these 2 active areas that we are looking into it, and we are testing a lot of foreigners there. So although it's a local transmission, but majority involve foreigners. Likewise, yesterday the same thing, local transmission, but it involve foreigners. But local warga negara Malaysia basically is less than almost 10 or 12 cases. So I think as far as we are concerned, we are still on target as our modelling. But the more important is that when we look back the 2 weeks from 4th of May until now, certainly the cases have not increased, but it's not decreasing as fast as we want. But we are still hanging on, and as long as we can maintain about 20 cases or even 15 cases, then our public health in terms of team can take action to these cases that we've been identified. So that's more important in terms of public health action to prevent infection from spreading. So we hope that the next couple of days we can continue to have maintain the double digit. So we have been seeing a maintaining of this double digit from PKB MCO3 as well as now MCO4 and PKB 1. So most important is that the cases, there's no sudden increase, sudden surge of cases of more than 3 digits, for example. So as long as we are below 50, I'm quite happy. But our target is to aim to get lower than this. So we can achieve this if we work together as one, that is, the public comes together and adhere to our SOP. So that's important. And second is regards to in terms of foreign workers or those that be deported back to their own country. We have a report that there's 1 case from Myanmar. So we look into the cases and the centers that we have. We have 1,400 in Pusat Depo Tahanan in Kuala Lumpur,
and of which before the PKB or before the MCO started, we have 437 in Block A, and they were being isolated before 18th of March 2020. They were the one that been deported because test was not done for this group. But 1,000 of them in the other block has been actually screened and tested. So now that we know that out of these 437, one case has been reported as positive when we deport them back to their country. So now we are trying our best to screen the 437 before the pre-MCO. These are the pre-MCO cases that we did not screen for everyone then. So our initiative now, since there's one case positive, we will screen the 437. Assalamualaikum Datuk. Rafi dari Berita Harian. Datuk, sepanjang PKP yang telah dijalankan daripada Mac sampai sekarang, ada berapa banyak kes membabitkan kesihatan mental yang dilaporkan kepada kementerian. Apa nasihat kementerian selain daripada yang kementerian sendiri dah lakukan, tapi nasihat kepada ibu bapa dan juga penjaga? Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Jadi kesihatan mental memang salah satu bidang yang Kementerian Kesihatan tengah melihat bagaimana kita boleh pertingkatkan perkhidmatan kita kepada mereka. Dan sehingga 18 Mei 2020 kita terima contohnya 8,380 panggilan secara keseluruhannya, dan isu-isu yang telah dibangkitkan masa kita memberi kaunseling online. Contohnya isu yang pertama yang dibangkitkan ialah masalah emosi, iaitu melebihi 46.8%, iaitu stres, bimbang, kemarahan akibat pelbagai faktor sosial seperti masalah kewangan, tiada pendapatan, perselisihan faham dengan keluarga dan sebagainya. Yang kedua ialah isu berkenaan dengan wabak COVID-19, iaitu ada lebih kurang 20% yang ada kebimbangan, dan juga kita kena memberi kaunseling untuk mereka dapat maklumat yang terkini. Dan jadi kadang-kadang dia ada kebimbangan sebab maklumat tak tepat yang mereka terima. Yang ketiga ialah bantuan keperluan asas, iaitu 6.9%. Yang keempat ialah masalah keganasan rumah tangga dan perhubungan, iaitu ada 6%. Dan kelima ialah masalah psikiatri, iaitu kemurungan dan juga keresahan, iaitu 2.4%. Dan yang keenam ialah penderaan kanak-kanak, iaitu 0.2%. Jadi kita ada hotline supaya mereka boleh hubungi kita, dan jadi doktor-doktor ataupun staf warga Kementerian Kesihatan boleh memberi nasihat kaunseling kepada mereka online. How do parents can contribute as well? Macam mana dia orang untuk nasihatkan ataupun nak pastikan keluarga mereka sihat dari segi mental? Jadi apa yang pasti ialah kita kena memberi nasihat ikut sudut dari segi masalah mereka. Jadi kalau kita contohnya kalau isu COVID-19, jadi kita akan bagi penerangan juga maklumat yang tepat kepada mereka supaya mereka faham apa yang boleh dilakukan dan apa yang perlu dielakkan. Yang penting patuh kepada SOP contohnya lah. Jadi kalau mereka faham, jadi mungkin mereka boleh terima isu-isu mental mereka. Hi, Datuk. Sorry, just a follow-up. Datuk, ada rayuan daripada pengusaha gunting rambut untuk membenarkan perniagaan mereka dibuka, dan menurut kerajaan ia bergantung kepada nasihat daripada KKM. Jadi menurut hemat KKM, bolehkah perniagaan ini dibuka dalam tempoh PKPB? Terima kasih. Jadi kita telah terima surat daripada persatuan tersebut, dan juga kita telah lihat kepada SOP yang sedia ada, dan kita tengah memperhalusi SOP tersebut. Jadi inilah satu industri yang ada sentuhan dengan pelanggan. Jadi kita nak pastikan bagaimana kita dapat elakkan jangkitan COVID-19. Perkara ini telah kita lihat, dan juga apa yang kita perlukan untuk data ialah kita nak tahu berapa ramai yang pekerja asing yang menggunting rambut. Jadi ini satu lagi data yang kita perlu dapatkan dulu sebelum kita boleh cadangkan untuk kita buka kedai gunting rambut. Tetapi yang pasti SOP telah disediakan, dan Kementerian Kesihatan telah sedang melihat pada SOP tersebut, dan kita nak perhalusi SOP tersebut untuk pelaksanaan.
Just a follow-up, Dato'. Earlier you mentioned that the detainees at the detention centres, those detained before March 18 were the ones who were sent home and found positive. But the people who have been detained since then, after MCO, has everyone been tested and screened? And what is the process for that? Thank you. Total, we have more than 1,436 detainees in the centre. But those after the MCO, all of them, 1,000, we have done the screening. Only the pre-MCO, that this group, 436, we did not screen. So, and our team have visiting services to the detention centre and make sure, and we also provide some services to the detainees. So now the screening is ongoing. All right, thank you. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.